بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal untuk kita meneruskan halaman 206 pada hari ini daripada surah At-Taubah, surah yang bercakap tentang perjuangan, surah yang memerlukan kepada kita kembali kepada Allah, bertaubat dan bertaubat sebagai asas kejayaan dalam hidup kita. Dan inilah yang kita belajar, dan insya-Allah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa saya? Saya alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Ada pergi ke berkunjung-kunjung ke? Ke kawasan setempat? Tengok-tengok okey, melawat-lawat, tapi sekarang ni masih lagi kita ada penjarakan Ustaz ya. Jadi terhad sedikit, tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana Allah masih lagi beri kita Syawal, masih lagi beri kita lebih daripada itu hidayah yang Allah kata pada ayat 185 untuk selalu kita bertakbir ya kepada Allah, itu membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan. Dan salah satunya Ustaz ialah kita dapat teruskan dengan Quran Time ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita sama-sama mulakan dengan membaca doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan kita ingin berkongsi dengan rakan-rakan yang belum lagi kita kongsikan di Facebook ataupun mungkin di Twitter, di WhatsApp, untuk sama-sama kita kongsikan. Kita sudah di hujung-hujung surah At-Taubah, sebelum kita masuk kepada surah ke-10, surah Yunus, yang lagi menarik yang kita cantumkan kefahaman ini, memberikan kekuatan semangat dalam kita berjuang dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita melihat pada halaman 206. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat 118 hingga 119, kita melihat kepada peristiwa 3 orang yang tidak ikut berperang di kalangan orang beriman, dan apakah yang berlaku kepada mereka. Kita akan saksikan, kita akan lihat bersama, disambung kepada ayat 120 dan ayat 121, kewajipan dan pahala berjihad bagi penduduk Madinah dan orang Badui, dan juga kepada kita sebagai umat yang beriman yang perlu meneruskan misi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan terhenti bila terbangunnya Mekah dan Madinah, tetapi ia berterusan sehingga ke akhir zaman selagi kita ini ingin kembali kepada Allah. Dan pada ayat 122 kita akan melihat jihad adalah fardu kifayah dan menuntut ilmu adalah wajib. Jadi apa kepentingannya kita akan lihat bersama dalam ayat 122. Mari kita mulakan dengan ayat 118 hingga ayat 120 bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul.
penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kita dalam My Quran Time baca faham amal, walaupun kita masih lagi berada di bulan Syawal, bulan yang adat kita semua, kita berkunjung-kunjung, tetap menjaga SOP, penjarakan sosial, moga-moga dapat menjauhkan kita daripada sebarang bahaya dan mudarat. Dan moga-moga juga Ramadan, madrasah Ramadan yang kita lalui benar-benar mengajar kita erti iman dan juga takwa, dan boleh melembutkan hati kita sehingga walaupun kita berada di bulan Syawal, kita tidak sekali-kali menukarkan ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu dengan maksiat. Jaga bila salam adik-beradik ke apa semua tu kan. Betul. Tengoklah yang mana yang ada pertalian, yang boleh salam ke tak boleh salam, itu kena rujuk insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baca pada ayat 118 hingga 120. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah daripada surah At-Taubah, 3 ayat yang dibacakan sebentar tadi, yang bermula daripada ayat 118 mengisahkan 3 orang daripada sahabat yang tidak ikut berperang. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'.
Mereka disalahkan kerana tidak mahu turut berperang kerana mereka terlambat membuat persediaan dan akhirnya tertinggal daripada kafilah perjuangan ke Tabuk pada waktu itu. Sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat ke Madinah semula, maka mereka orang-orang yang tidak ikut berperang bertemu dengan Nabi seperti mana perang-perang yang sebelumnya ada di kalangan mereka yang tidak ikut. Nabi akan berjumpa dan Nabi akan berjumpa juga dengan tentera-tentera yang masih lagi hidup iaitu untuk memberikan harta ghanimah. Jadi apabila bertemunya kumpulan orang-orang yang tidak pergi berperang ini, ada 3 sahabat ini termasuk orang-orang munafik. Beza di antara orang munafik dan juga orang beriman yang lemah imannya, iaitu orang yang munafik dia tidak mengaku bahawa dia tidak pergi berperang. Maksudnya dia memberi alasan dan dia memberi sumpah, itu yang kita belajar sebelum ini. Tetapi bagi orang yang beriman, bila dia rasa dia tersilap, dia mengaku, tidak memberi alasan, inilah yang dibuat Ka'ab bin Malik. Sehingga kan Ka'ab bin Malik ini apakah yang berlaku, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, daqat alaihimul ard bima rahubat, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka juga telah sempit serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari daripada siksaan Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Inilah ayat yang turun kepada mereka, kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi' selepas 50 hari dipulaukan oleh Nabi, oleh semua sahabat-sahabat yang ada. Pada hari ke-40 itu Ustaz dah di pulau itu, maksudnya beri salam tak jawab, orang tak nak cakap dengan mereka, Nabi tak nak cakap dengan mereka. Hari ke-40 itu sehingga kan menurut Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Ar-Rahiqul Maktum dalam bukunya menyatakan bahawa Rasulullah memerintahkan mereka untuk berjauhan dengan isteri mereka. Ini dah sampai tahap keluarga sekali itu. Kerana apa? Kerana ini adalah dosa besar. Perintah untuk ke Tabuk ini adalah perintah wajib. Dia tidak seperti Badar, tidak seperti Uhud, hanya kepada yang pergi boleh pergi, yang tak pergi okey. Tetapi bila sudah sampai seruan daripada Allah dalam surah At-Taubah ini turun, maka ini perintah Allah, bukan sekadar perintah Nabi. Maka pada waktu ini bila mereka tidak pergi, dosa besar. Ditulis oleh Mustafa As-Sibai, kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut berjihad kerana lebih mementingkan kesenangan daripada kesukaran, berteduh daripada kepanasan, tetap di tempat daripada bermusafir. Padahal mereka orang mukmin yang tulus adalah pengajaran yang berharga. Setelah itu iman menyedarkan hati mereka, mereka yakin telah melakukan dosa, tapi itu tidak menghindari mereka daripada hukuman. Apakah hukumannya? 50 hari di pulau oleh para sahabat termasuk Rasulullah. Cuba tuan-tuan bayangkanlah balik ke rumah isteri tak bercakap maksudnya. Bukannya 3 hari. Ini kalau katakan Nabi tak bercakap selama 50 hari, hari ke-40 itu sampaikan isteri pun diminta untuk balik kampung. Sampai dikena balik kampung. Pasal apa? Pasal ini satu dosa yang amat besar dan ada hukuman kepada mereka. Pada hari yang ke-50 turun ayat 118 ini. Allah menyatakan bahawa dada mereka sempit ketika dipulaukan itu. Malah ada orang-orang musyrik ataupun daripada bukan mukmin, bukan Islam yang menawarkan perlindungan kepada mereka. Mereka menyatakan mereka pemimpin-pemimpin itu menyatakan tak apalah, geng dengan kami. Pasal apa? Sahabat kamu pun dah buat begini, apalah susah sangat, jom. Tetapi kata Ka'ab bin Malik ialah itu adalah tragedi yang lebih dahsyat daripada pemulauan tersebut. Lebih dahsyat. Mengapa dia cakap lebih dahsyat? Kerana itu adalah menuju kekufuran. Kekufuran itu adalah lebih dahsyat lagi, walaupun nampak seperti lebih senang. Ini neraca iman yang ditunjukkan oleh para sahabat. Maka Allah menyatakan wa dhannu alla malja'a minallah. Perkataan ini menarik Ustaz Malja'a minallah ini adalah bahawa tidak ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala illa ilaih. Iaitu dia seperti anak lah Ustaz Kalau katakan anak mak marah di khalayak ramai pasal dia mungkin degil ke apa ke, dia marah anak tu menangis, lagi dia kena marah, lagi dia nak peluk mak dia. Masya-Allah. Itu istilahnya malja'a. Maksudnya dia nak lari, dia lari daripada mak nak pukul ni. Lagi mak nak pukul dia, lagi dia pergi pegang mak dia. Pasal apa? Pasal itu adalah tanda seorang anak yang fitrah, yang fitrah. Dan dalam hal ini
tidak ada anak ya Ustaz ya, bila dia kena marah tu biasa kalau orang nak pukul, lari kan. Lari. Tapi lagi kita nak pukul, lagi dia peluk lagi kita. dia peluk. Tak boleh pukul pula. Akhirnya tak boleh pukul lah kan. Tapi dia tak tahu strategi tu. Dia pasal dia rasa bahawa mak tolonglah Sampai ke kan. hati kau Ustaz. Dia berat hati dan Sampai ke hati kau Ustaz. dia tak, maksudnya Ustaz, pasal dia takkan cari mak lain. Dia tak ada pula pasal mak pukul saya, saya cari mak lain lah. Tak ada begitu kan. Kalau katakan ayah pukul ke marah ke, tak ada pula kalau macam ni saya cari ayah lain. Itu anak derhaka lah tu kan. Anak derhaka memang buat perangai macam tu. Tapi anak yang penyayang, anak yang fitrah, sebenarnya bila dimarah dia tahu bahawa dia tahu kesalahannya. Ka'ab bin Malik dia tahu dia silap, maka Ka'ab bin Malik tidak makin lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tegur. Nabi sudah menghukum sampai 50 hari. Tetapi kaedah Ka'ab bin Malik ataupun Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi' ialah bukan makin lari daripada Allah, makin dekat dengan Allah. Dan kesannya apa? Thumma taba alaihim liyatubu. Subhanallah. Ya, Allah menerima taubat mereka selepas mereka bertaubat. Sebabnya istilahnya ulama menyatakan taubat manusia ini adalah antara dua taubat Allah. Allah memberikan peringatan agar kembali, kita respon, ya, tidak makin jauh lagi daripada Allah, kita respon, ya, walaupun sukar. Ka'ab bin Malik dihukum 50 hari, ya, 50 hari, lebih kurang 2 bulan. Tetapi kerana menjalani hukuman tersebut dan tetap juga bersama Allah, Allah kata Allah menerima taubatnya, ya. Taba alaihim innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha penerima taubat dan Allah ini Maha penyayang. Allah tetap sayang kepada Ka'ab bin Malik. Itu yang penting kita faham, ya. Bila kita buat silap, kita bertaubat, Allah sayang, rahim Allah itu sama sebelum kita buat dosa. Kerana apa? Kerana Allah memberi peluang. Sehingga kan pada ayat 119 Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah di kalangan orang-orang yang benar, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Ka'ab bin Malik. Ya, walaupun tersilap tapi mengaku itu adalah orang yang benar. Maka Allah kata ketika mereka sudah dihukum itu, jangan dikecam, jangan dipulaukan lagi, jangan dihina. Dulu kamu tu tertinggal perang Tabuk, tak boleh, ya. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Inilah sifat bagi orang yang beriman. Bila ada orang buat silap, dia sudah bertaubat, jangan dikecam, ya. Jangan buka cerita lama, pasang balik video lama ke gambar lama, semua itu tanda tak ada iman, ya. Orang beriman tidak akan buat perkara-perkara sedemikian. Ayat 120 Allah menjelaskan lagi kepada kita tentang perjuangan. Makana li ahli Madinah, tidak layak bagi penduduk Madinah dan orang Badui yang berdiam di sekitar Madinah itu tidak turut menyertai Rasul pergi berperang, dan tidak layak bagi mereka lebih mencintai diri mereka lebih daripada diri Rasulullah. Masih kena tegur lagi Ustaz, ya. Dah terima taubat, ya, tapi kena tegur lagi, ya. Ini daripada Allah. Pasal bukan sekadar untuk Ka'ab bin Malik, tetapi untuk sahabat yang lain dan juga untuk kita. Ya, untuk kita, kalau Nabi berjuang pada zaman dahulu, misi Nabi tidak terhenti. Apa tandanya? Tandanya bila Nabi sudah wafat, Abu Bakar masih lagi berjuang memerangi kepada orang yang tidak bayar zakat. Ya, tidak bayar zakat. Kalau nak ceritanya zakat tu perjuangan misi Nabi dah habis, Abu Bakar dah relax dah, tak payahlah berjuang lagi, kan? Umar tak payah berjuang lagi. Tetapi makana li ahli Madinah, orang-orang Madinah dan juga di sekitarnya yang beriman pada Nabi, ya, tak patut biarkan Nabi itu berjuang, dia tidak berjuang, ya. Istilahnya wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, iaitu mereka itu lebih mencintai diri mereka berbanding dengan diri sendiri. Zalika bi annahum, ya, itu berlaku kerana apa? La yusibuhum dhamaun, pasal tidak berlaku kehausan, kepayahan, kelaparan fi sabilillah, itu maksudnya tidak berjuang, ya, masih lagi relax, ya, masih lagi selesa. Outsource kepada orang lain untuk berjuang tidak boleh. Tidak boleh biarkan. Ini kita biarkan Nabi tu, kan? Ya, dalam kehidupan kita sekarang ini kita biarkanlah, kita hantar ustaz, kita sponsor, kita tak apa duduk kat rumah, kita main video game contohnya. Perkara itu masih lagi tidak digelar sebagai fi sabilillah. Tidak wajar, tidak wajar. Maksudnya ini kalau diteruskan, ia khawatir menjadi seperti kaum yang ada penyakit hati yang tidak mahu pergi berjuang. Allah menyatakan wala yata'una mawti'an, jangan, dan mereka tidak berganjak suatu tempat yang menyebabkan marah al-kufar, ya.
dan juga wala yanaluna min aduwin naila, ya, sehingga mereka menimpakan kepada musuh bahaya illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Semua kehausan, kelaparan, kepayahan, ya, semua perkara itu Allah kata itu amal soleh. Ya, ada orang kata amal soleh saya sembahyang, ada orang kata amal soleh ni baca Quran, ustaz, ya. Tapi rupa-rupanya bila sudah sampai pada masanya, amal soleh itu bukan sekadar sembahyang, baca Quran, derma RM1. Tak boleh. Kita kena keluar, sampaikan Quran, kena ajak orang kepada solat, ajak orang untuk berzakat. Ini adalah amal soleh, ya. Ini amal soleh definisi madaniyah yang kita kena faham. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang yang baik. Jadi orang baik bukan sekadar dia baik seorang-seorang, tetapi dia nak membaikkan orang di sekitarnya, tidak mahu kufur masuk dalam masyarakat ataupun dalam sesebuah negeri negara. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu rahiba, ya, yang bermaksud luas, lapang, lebar. Inilah yang Allah nyatakan pada ayat 118, bumi itu luas, ya, tetapi wadaqat alaihim anfusuhum, ya, tetapi hati mereka daripada sahabat-sahabat yang di pulau itu amat sempit, ya, amat sempit. Kerana apa? Kerana mereka dipulaukan oleh nabi kerana tidak berjuang. Ini mesej penting kepada kita untuk kita merasakan, meluaskan, memastikan bumi ini luas. Kita perlu jalan, berjuang dan menyampaikan mesej kebaikan amal soleh kepada seluruh dunia. Jadi kita berhenti sebentar pada tuan-tuan sekalian. Kita teruskan untuk sama-sama, ya, mengambil semangat surah At-Taubah ini. Dia surah At-Taubah ni memang surah yang penuh motivasi, ustaz, ya. Untuk kita tak boleh amal soleh duduk seorang-seorang, ya. Ajak anak, ajak kawan yang belum share di Facebook, ajak. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah semua kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, moga-moga kamu berjaya. Mudah-mudahan taubat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semua, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim supaya kita kena bertaubat. Kerana kita ni tidak terlepas daripada salah dan silap, dosa dan sebagainya. Kita mustahil untuk kita boleh sifarkan kesalahan, tak buat langsung kesalahan atas dunia, kerana itu adalah sifat manusia. Tetapi sebaik-baik kesalahan itu hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Amin. InsyaAllah untuk tajwid pada kali ini kita akan membicarakan hujung berkenaan dengan hukum mim mati. Kita dah belajar hukum ikhfa syafawi, idgham mithlain, dan semalam kita dah belajar berkenaan dengan izhar syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Okey, dan semalam juga kita telah memperingatkan tentang peringatan para ulama apabila mim mati bertemu dengan fa dan juga waw, hendaklah berhati-hati supaya mim tu jelas dimatikan secara izhar, kerana huruf fa dan waw itu adalah makhraj bibir menggunakan mulut, maka bimbang ada kesalahan bila berlaku. Pada hari ini kita nak sebut juga ada juga hukum-hukum
izhar syafawi sebenarnya dalam kita baca huruf-huruf yang diawali dengan permulaan ataupun kita panggil sebut fawatihus suwar, yang pada huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra. Contoh kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah lah, kalau kita baca alif lam mim sama dengan zalikal kitab kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raib. Alif lam mim za. Nak kalau kita bacaan wasal, maka mim itu dia apa, tetap hukum dia sama seperti izhar syafawi. Okey, contoh kalau kita baca dalam apa nama ni, dalam hukum bacaan pada alif lam mim ra. Tengok nak pindah pada mim kepada ra. Alif lam ra. Tengok pada lam, di hujung lam tu ada mim mati, kemudian nak ambil ra. Dan kita dah belajar izhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan juga ba. Di sini lam jumpa dengan ra. Jadi kita kena baca seperti mana izhar syafawi juga. Alif lam ra. Mim tu dimatikan dan terus masuk ra. Jangan alif lam ra, jangan lambat. Alif yang panjangnya lam je. Alif lam ra. Begitu juga disebut sebagai hukum mim mati ataupun izhar syafawi dalam bacaan huruf-huruf muqatta'ah pembukaan surah. So itu sedikit sebanyak tentang izhar syafawi pada huruf pembukaan surah. Mudah-mudahan kita dapat menghayati insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang bacaan dalam pembukaan surah Ustaz ya. Huruf muqatta'ah itu dia secara ringkasnya, huruf muqatta'ah ini kita tak tahu maksudnya, memberi kepada kita tahu maklumat sikap baru yang kita kena bina ialah kita tak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingin menyambung kepada dua ayat lagi yang pendek sahaja di hujung itu, tetapi mesejnya itu amat besar untuk kita memahami tentang jalan perjuangan dalam kehidupan kita, bagi ibu-ibu, bagi ayah-ayah, bagi pemimpin, bagi siapa sahaja ya. Apabila kita membaca ayat 121, 122, kita bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله. Surah Azim ayat 121, dan tidaklah mereka menghulurkan derma baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebaikan untuk diberi balasan oleh Allah yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah sambungan daripada ayat yang ke-120 sebentar tadi. Bila Allah bercakap tentang perjuangan ya, perjuangan, Allah menyatakan wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, iaitu walaupun kecil walaupun besar apa yang diinfakkan kepada jalan perjuangan
ini adalah perkara yang dikira oleh Allah Subhanahu taala, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana tuan-tuan ya menyumbang RM1 ya, ataupun kita memberikan apa, contohnya bantuan kepada sesiapa yang memerlukan bantuan, ataupun kita ada program memberi kempen kepada al-Quran, solat, ataupun kepada integriti, jangan rasuah. Segala bantuan yang tuan-tuan berikan itu Allah kata wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, satu. Dan yang keduanya wala yaqta'una wadiyan, ya, apabila kita melintas ke lembah, ini kalau kita bercakap tentang di tanah Arab sana, tapi poinnya kalau kita melintas jalan raya, highway, kena bayar tol, kena pakai minyak, ya, semua perkara itu, ya, kalau dulu pakai unta lah ustaz, ya, pakai kuda, semua itu kutibalahum, Allah catat. Ya, jadi tuan-tuan kalau ada pergi ke program belajar ilmu, ya, kemudian ajak orang beri makan, pergi ke masjid pakai kereta, semua perkara itu Allah kata kutibalahum, akan dicatat sebagai amal untuk mereka. Ini adalah sebagai satu perkara yang amat indah, ya, betapa Allah ini amat sayang kepada kita. Dan malah kalau kita lihat kepada sejarah bagaimana sahabat ustaz, ya, bila Ka'ab bin Malik itu telah diangkat hukumannya pada hari ke-50 itu, kalau mengikut kepada Safiur Rahman Mubarakpuri, mereka bergembira pasal awalnya mereka boikot pasal diarahkan oleh Tuhan, kan, diarahkan oleh Allah. Tetapi bila mereka dah Allah dah terima, mereka bersedekah lepas itu. Tanda gembiranya mereka kepada Ka'ab bin Malik telah diterima taubat, mereka bersedekah. Itu sebabnya kalau kita ni, kalau kita ada kawan-kawan kita yang dapat sesuatu kebaikan, ya, kebaikan, bukan kita lebih minta daripada dia, kan, malah kita belanja, bukan belanja dia lah, kan, belanja dia itu satu hal, tapi belanja orang lain, bersedekah lebih banyak. Mengapa? Kerana ini adalah sebagai satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita pandai baca Quran, ya, anak kita pandai solat, habis puasa ustaz, ya, banyakkan bersedekah, kerana ini adalah amalan para sahabat. Bila Ka'ab bin Malik itu selepas 50 hari, ya, bukan senang bagi para sahabat untuk memulaukan, tetapi ini adalah perintah daripada Allah, kerana ini adalah sebagai satu dosa besar, dosa yang sebenarnya perlu dielakkan, tetapi ada yang tersilap dalam hidup. Ya, kita ingat, kita sedar, malah kata Ka'ab bin Malik, ya, menurut hadis riwayat Bukhari, dia menyatakan bahawa Ka'ab bin Malik ni ustaz, ni kena pulau tu, dia ada keinginan untuk membuat alasan palsu untuk dapat excuse lah, tak ada kena pulau. Yang munafik tak, yang bagi alasan kata kami ni ada sebab ini itu, dia menipu, mereka tak kena pulau. Yang jujur ini kena pulau, ya. Jadi ketika dah habis 50 hari itu, dalam masa 50 hari ada orang yang tawarkan bantuan, tetapi bila Allah turunkan ayat 118 tadi itu, kata dekat Ka'ab bin Malik apa? Dia belum pernah merasakan nikmatnya kejujuran sebelum ini. Subhanallah, ya. Jujur ini waktu mudah-mudah okeylah ustaz, ya. Tapi kalau dah kena 40 50 hari, ya, dan itu belum lagi kita bercakap tentang transaksi bisnes ke apa-apa semua kehidupan itu, ia tidak mudah. Tetapi selepas turun ayat 118 ini, cuba tuan-tuan bayangkan, ia kekal sampai sekarang kerana sadiqin, kerana kejujuran, ya. Iman itu yang menyebabkan Ka'ab bin Malik tidak sanggup untuk menipu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesej besar untuk saya pada adik-adik, ya. Kadang-kadang ialah, ya, mak tanya, ayah tanya tu, mungkin kita rasa macam ini kalau bagi alasan ini mungkin lepas, ya. Tetapi lepasnya di sini mungkin, tetapi tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata apa pada ayat 121, orang yang berjuang ini, ya, yang tersilap tetapi masih lagi ingin bertaubat pada Allah, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Subhanallah. Allah akan memberi balasan lebih baik, satu maksud, tetapi daripada apa yang terbaik daripada amalan yang mereka kerjakan. Apa maksudnya? Kalau kita periksa ustaz, ya, saya pernah ambil exam dulu. Dia pencarah tu kata, okey, kamu ambil exam. Lepas tu hujung semester tu dia kata, saya akan ambil keputusan terbaik saja sebagai grade kamu. Kan, kalau saya ada 40, 50, 100, dia tak kira yang 40 50 campur semua bahagi, tak. Dia ambil yang 100 tersebut. Jadi pada hari periksa saya pergi, dia kata kamu nak ambil exam ke tak nak? Pasal sebenarnya markah kamu ni dah 96. Ada satu exam masa di US dulu lah, kan. Sudah belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya. Lepas tu dia kata nak ambil exam ke tak, ya? Tapi kamu dah dapat A dah.
Memang balik jelah lepas tu kan. Ini adalah apa yang Allah nyatakan, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Kita ni banyak amalan ya, kebaikan. Kita kena teruskan buat amalan untuk infak dan juga perjuangan ini. Kerana apa? Kerana Allah akan beri balasan daripada satu lebih baik daripada apa yang kita buat, of course ya, tetapi Allah akan pilih ahsan, yang terbaik di kalangan banyak-banyak amalan kita. Tapi masalahnya cabaran Ustaz ya. Kita tak tahu kan mana satu yang terbaik. Itu sebabnya kita terus sepanjang hidup ini terus buat yang terbaik dan kita baca ayat 121 ini sebagai motivasi buat terbaik, dan Allah akan beri ganjaran terbaik daripada kehidupan kita ya. Jadi ini indah, amat indah daripada Allah, dan Allah nyatakan pada ayat 122 peringatan dalam perjuangan perlu ada satu kumpulan yang liyatafaqahu fid din. Kita ulang bacaan ayat 122 ini untuk memastikan mengapa dalam satu organisasi yang hebat dalam NGO membantu orang ya, ataupun dekat masjid AJK buat program A B C, tetapi kena ada satu kumpulan yang liyatafaqahu fid din ya. Mengapa? Kerana tujuannya adalah waliyunziru qaumahum, memberi peringatan. Apa maksud peringatan? Kita baca dahulu ayat 122. Sila. Auzubillah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله. Surah Al-Azim. Itulah bacaan daripada ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang ya, istilahnya liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin ya minhum, iaitu mengapa sebahagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk mendalami ilmu pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri mereka. Inilah panduan dalam perjuangan. Dalam kita berjuang, kita aktif, aktivismenya memang makin lama makin meningkat, banyak aktiviti dalam satu organisasi, NGO, yayasan, dalam kepimpinan. Kita kena ingat bahawa memang betul kita infiru hifafan wa thiqala ya, tetapi jangan semuanya pergi berjuang dan terus berjuang tanpa ada satu taifah, satu kumpulan yang mendalami apa? Liyatafaqahu fid din, mendalami kepada agama ini. Mengapa perlu mendalami pada agama ini? Kerana tujuannya bukan sekadar nak ajar balik kepada orang yang balik tersebut ya, nak ajar ilmu tauhid ke, nak ajar ilmu, bukan sekadar nak ajar, bukan waliya'lamu, tetapi di sini Allah kata waliyunziru qaumahum, untuk memberi peringatan. Apa beza mengajar dan juga memberi peringatan? Mengajar kita ajar orang tu ambil peringatan ke tidak ke, apa yang dia buat selama ini betul ke tak betul ke, kita tak kisah. Tetapi kalau waliyunziru ya, zaman sekarang ni istilah ini Ustaz namanya R&D ya, maksudnya dia dah belajar, dia buat research, tapi dia bukan sekadar nak menghasilkan produk baru, tetapi dia nak tegur kepada kaum tersebut yang sedang berjuang itulah. Ya, contohnya lah kalau NGO Ustaz ya, ada NGO yang dia collect dana, dia kumpul dana, tetapi dia tak beritahu berapa dana telah dikumpul ya, dan
bila dah terkumpul itu ada sesengah tu yang bila dah kumpul dana dia simpan. Kan, ataupun dia bayar CEO-nya gaji ya yang amat tinggi kerana dia kata saya kalau tempat lain dapat gaji 35,000 sebulan, saya pun nak 35,000 kat sini juga. Tak, padahal sebenarnya ketika derma hari tu tak ada pula cakap nak bayar gaji. Bolehlah processing fee ataupun management fee, tapi janganlah sampai mengambil 60%. Orang bayar RM1, 60 sen untuk bayar CEO ataupun pejabat yang bergemerlapan. Yang itu tidak etika, tidak beretika. Malah ada peraturan di negara ini. Jadi di sini memberi peringatan itu penting, ya. Kumpulan R&D itu bukan sekadar untuk membuat produk-produk baru, kajian-kajian baru, ya, strateginya apa sebagainya, tetapi juga nak menasihati kepada qaumahum. Menasihati idza raja'u, bila mereka balik. Maksudnya kalau tadi kita dah kumpul dana bagi NGO, okey, kita kenalah buat laporan. Contohnya, kita kenalah beritahu kepada masyarakat kita dah kumpul berapa yang sampai kepada orang miskin ataupun wakaf contohnya, sampai kepada siapa, kemudian berapa yang kita gunakan untuk management dan apa projek-projek lain yang kita nak buat berdasarkan kepada dana yang telah dikumpulkan. Ini perjuangan NGO. Kalau perjuangan dalam bisnes pun sama juga, R&D itu penting agar jangan sampai R&D tidak beri feedback kepada HR, ya, kepada human resource, kepada sumber manusia, sehingga kan mungkin ada staff yang dah rasa penat bekerja, ya, yang perlu diberi sesuatu input sebagai satu motivasi untuk terus bersemangat ke hadapan. Jadi ini kepentingan faqih di dalam urusan agama, ya. Agama bukan sekadar solat dan zakat, tetapi kita bercakap tentang semua aspek kehidupan yang Allah terima berdasarkan pada panduan Al-Quran. Jadi ilaihim la'allahum yahdharun, agar berjaga-jaga, istilahnya itu yahdharun. Mengapa perlu berjaga-jaga? Kerana kadang-kadang orang dah berjuang saatnya, dia jadi ego pun ada juga. Kita dah berjuang, kita dah tolong orang, bagi orang orang miskin makan, kita dah bagi laptop, kita kan dah okey kan. Jadi kadang-kadang bila kita ego, kalau tidak ditegur oleh orang tertentu, dia rasa apa nak tegur-tegur, kita lebih baik daripada orang sana, beri bantuan apa sebagainya. Tetapi orang yang liyatafaqahu fid din ini beritahu bahawa kita buat ini kerana apa? Kerana Allah ke ataupun kerana nak menjadi popular sendiri sahaja. Peringatan-peringatan itu penting agar apa? Perjuangan Islam adalah perjuangan kerana Allah. Bukannya kerana individu, bukannya kerana organisasi nak naikkan warna hijau ke oranye ke merah ke, bukan. Kerana kalau kita buat begitu, maka hancur, ya, kerana tidak berjaga-jaga pasal orang lain nakkan yang terbaik. Jadi ini pelajaran daripada halaman 206 pada ayat 122 yang kita ingin lihat, Ustaz, ya. Apakah situasi penting untuk kita hidupkan pada zaman sekarang? Kita perhatikan. Okey, itu peringatannya, kena ada satu grup ngaji sampai alim supaya umat tak jadi jahil. Betul juga kalau semua orang alim tak ada menanya kita, ya, pasal tidak memberi peringatan kepada pejuang, strategi, cara terbaik masih mengikut panduan Al-Quran. Kita berdoa, kita lihat pada situasi ataupun resolusi kita, Ustaz, ya, berdasarkan pada halaman ini. Yang pertama, sentiasa memohon taubat daripada Allah kerana dosa akan menyesatkan jiwa. Itu yang kita lihat pada Ka'ab bin Malik, kita sentiasa bertaubat. Yang kedua, sentiasa cari kawan yang benar dan jujur, dan sokonglah walaupun dia pernah tersilap. Kalau kita kutuk dia, kita henyak dia, sampai ke bila dia akhirnya lari daripada kebenaran, dan individu itu perlu bersama iman. Dan yang ketiga, berjuang dalam kapasiti masing-masing mengikut jejak Nabi, tetapi misi ini perlu diteruskan, tidak boleh kita berhenti selagi nyawa masih kita dipinjamkan oleh Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah, dipimpin Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa ringkas kita. Kita mohon Allah untuk terima amal kita dan terus tuan-tuan berjuang, dan inilah semangat yang kita ingin timbulkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang dan terus menyumbang agar kita dapat
kecil besar, Allah kata Allah tidak akan sia-siakan sumbangan tuan-tuan. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Mendoakan tuan-tuan terus bertaubat walaupun tersilap, kerana kita tahu kita sedang dalam proses menuju Tuhan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.